Bersama-sama saya, kita nak ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang. Assalamualaikum kepada Encik Kamarul Azhar Hashim, ya, pengurus agensi kumpulan CIMB Wealth Advisors ataupun penasihat kemewahan. Okey, Encik Kamarul, saya pun tak berapa jelas apa agaknya fungsi ataupun fungsi utamalah penasihat kemewahan ni. Alright, Cik Fenda. Fungsi utama sebagai perunding kemewahan adalah untuk membantu pelabur-pelabur untuk mencapai matlamat financial kemewahan dia apabila mereka ingin bersara ataupun untuk mencapai matlamat untuk menyimpan jumlah wang yang cukup untuk pendidikan atau untuk apa-apa matlamat yang mereka mahu dalam kehidupan mereka. Okey, ramai kita tahu ada perunding di luar tu kan. Kita ada unit trust lah ini dan sebagainya. Jadi bagaimanakah penasihat kemewahan ni dia nak memainkan peranan dia untuk menarik ramai orang lagi untuk mungkin berlabur dengan secara bijak dan sebagainya. Alright. Apa yang perunding amanah buat ialah pada waktu sekarang ni, apa yang kita dapati, ramai orang tidak dapat bersara dengan wang yang cukup. So apa yang kita buat apabila kita keluar di sana, perunding kemewahan ni akan berjumpa dengan klien dan membantu mereka untuk mencapai atau menghasilkan satu matlamat, goal ataupun apakah jumlah persaraan kewangan yang mereka mahu. Pada contohnya, kalau seorang untuk umur dia 40 tahun dan ingin bersara pada umur 55, berapakah jumlah yang mereka perlu, dan kita akan establishkan matlamat itu dan buatkan plan supaya mereka boleh mencapai dari sikit-sikit dan akhirnya boleh bersara dengan berjaya. Okey, daripada segi umur, ya, saya pasti bermula dari awal itu yang paling bagus dan paling baiklah. Tetapi bagi seseorang itu mungkinkah terlambat jika lagi 5 tahun ke nak bersara ke 10 tahun ke? Adakah jangka masa yang selesa anda nasihatkan untuk menabung untuk bersara? Untuk menyimpan, masa memainkan peranan yang amat penting. Apabila kita menyimpan daripada awal, lagi mudah kita mencapai matlamatnya dan kita dapat pacekan ourselves sikit demi sedikit untuk mencapai jumlah yang kita mahu. Walau bagaimanapun, pada waktu jumlah yang singkat bermaksud kita terpaksa menambah lebih banyak wang. Mungkin baru juga anda dengar, bagi penonton Malaysia hari ini, mungkin boleh anda ceritakan sikitlah, Cik Kamarul, ya, kenapa anda memilih untuk jadi penasihat kemewahan? Kenapa saya memilih kerjaya ini? Apabila saya pulang pada tahun hujung 2004, saya rasa pada saat itu saya harus melepasi kata limit saya, had saya, disebabkan pada faktor utamanya income yang saya terima tidak seperti yang saya jangkakan selepas saya pulang daripada Australia. Okey, itu mungkin dorongan kenapa Cik Kamarul memilih untuk menjadi seorang penasihat kemewahan. Okey, dalam segmen tajaan ni sebenarnya kita nak menganjurkan kepada anda yang berminat untuk sama-sama menyertai, mungkin ada mereka yang dari graduate ataupun lepasan universiti yang ingin menyertai menjadi seorang penasihat kemewahan. Adakah memerlukan mungkin qualification tertentu untuk mendapatkan untuk bekerja sebagai penasihat kemewahan ini? Yes, untuk menjadi seorang penasihat kemewahan CIMB Wealth Advisor, faktor yang paling utama ada dua, iaitu passion ataupun keinginan yang teramat untuk mencapai matlamat kejayaan hidup. Yang kedua adalah komitmen, maknanya keinginan, dan bila dah keingin tu dia kesanggupan untuk melakukannya. Yang ketiga pula kelayakan sekurang-kurangnya SPM. Dan yang keempat harus melebihi umur 21 tahun. Cik Finda tak layaklah. That's a compliment. Okey, tak apa. Okey, Kamarul, kalau kita lihat banyak, ialah sekarang ni kita akan didatangi ramai mereka yang hendak menjual pelbagai jenis produk, ya, dari segi insurans, nak suruh kita melabur dan sebagainya. Bagaimana penasihat kewangan CIMB berada di hadapan lah untuk menawarkan produk-produk yang lain dari yang lain mungkin? Bagaimana agaknya? Soalan yang amat hebat sekali. Di CIMB Wealth Advisor, apa yang kita lakukan ialah kita ada dipanggil Total Financial Solution. Bermakna bila kita jumpa pelanggan kami, kami dapat menawarkan 3
produk yang penting, iaitu satu dipanggil wealth creation, pengumpulan kekayaan. Di mana di situ kita menggunakan instrumen unit trust untuk menambahkan jumlah wang yang kita ada. Dan kedua dipanggil wealth protection. Dalam masa kita mengumpulkan jumlah wang tu, kita memastikan yang apabila apa-apa terjadi pada kita, di mana kita nak mencapai matlamat kemewahan tu, orang yang kita sayangi dapat dijaga juga. So dapat mencapai matlamat tu. Dan yang ketiga dipanggil wealth preservation. Bermakna apabila sampai waktunya kemewahan tu dapat disalurkan kepada orang yang sepatutnya. Cabaran dalam pekerjaan ini? Cabaran yang paling utama sekali adalah cabaran diri sendiri sebenarnya. Apabila mereka mengetahui had diri sendiri dan mereka mahu melampaui atau melepasi had itu, mereka akan cuba mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya. Di mana di Wealth Advisor, CIMB Wealth Advisor memberikan latihan yang mencukupi, memberikan support yang amat hebat sekali daripada segi latihan sampailah kepada kita punya CEO sekali, turun padang. So daripada ini ilmu yang kita dapat tu dapat meyakinkan pelabur-pelabur kita supaya mereka dapat menyimpan duit terlebih daripada membelanjakan duit untuk mencapai matlamat. Yang penting itu untuk kebaikan masa hadapan lah. Definitely. Okey, kalau kita lihat dari segi penyimpanan duit dan dari segi fungsi-fungsi seorang penasihat kewangan ni memang banyak kebaikannya. Tetapi dalam proses untuk melatih dan juga mereka yang berminat untuk menyertai sebagai penasihat kewangan, ada jangka masa ke training dan sebagainya tu? Yes. Dalam CIMB Wealth Advisor dan juga dalam agensi saya sendiri, kita panggil ada roadmap dia atau perjalanan dia daripada segi latihan, daripada bermulanya seorang konsultan tu ingin melepasi had diri dia dan menjadi seorang perunding. Dia akan masuk dan daripada hari yang pertama, setiap langkah, setiap waktunya daripada seminggu ke dua, minggu ke tiga, minggu ke bulan dan setahunnya ada latihan-latihan tertentu. Bermakna walaupun seorang tu daripada bidang yang berlainan, contohnya saya, bidang kejuruteraan, bekerja selama 7 tahun dalam bidang kejuruteraan awam, buat benda lain daripada finance. Apabila saya masuk ke dalam CIMB Wealth Advisor, knowledge saya kosong. Tapi keinginan yang saya ada dengan latihan yang cukup daripada CIMB Wealth Advisor dapat membantu seorang perunding itu menjadi begitu knowledgeable dan boleh bersedia untuk jumpa klien di luar sana, memberikan nasihat yang terbaik. Of course, soalan yang pertama adalah risiko. Semua dalam hidup kita ada risiko. Dalam proses pengumpulan aset ni pun ada risiko juga, dan risiko itu bergantung kepada masa. Dan lebih banyak masa yang kita ada, makin kurang dan mungkin tiada risikonya, sebab kita simpan dalam masa jangka yang sederhana dan panjang. Jadi bermula dari awal itu adalah sangat penting. Okey, kita dapat sikit-sikit nasihat dari Cik Kamarul hari ini tentang mungkin bagaimana kita nak mengumpul kemewahan, dan juga mungkin kita nak tanyakan soalan akhir, ya, nasihat dan pesanan Cik Kamarul sendiri kepada mereka yang ingin menempuh nasib ataupun mencuba nasib, ya, dalam kerjaya seperti mana yang Cik Kamarul lakukan ini. Nasihat yang saya boleh berikan ialah mesti ada keinginan yang tinggi dan keinginan yang ingin melepasi had yang kita ada. Bermaksud saya ingin mencapai, contohnya saya ingin mencapai sesuatu dalam hidup saya, dan apabila ada keinginan itu, kita berusaha dengan lebih, dan dengan berusaha itu dengan support daripada company berikan, dan training yang saya berikan juga dengan perkataan push your limits ataupun melepasi sempadan diri itu. Sampaikan saya menggunakan diri, mengingatkan saya pada diri saya sendiri tiap-tiap hari, push your limits, Kamarul, push your limits. Maksudnya boleh? Maksudnya daripada situ kita dapat berusaha mendapat lebih lagi knowledge kita, knowledge kita, dan teruskan dengan support yang company beri. Boleh kita tunjukkan sedikit di situ, push your limits to fame and fortune. Boy, itu dia mungkin satu pesanan atau kata-kata yang ringkas, tetapi begitu mendalam. Maksudnya push your limits to fame and fortune.